Bagi je lah kan macam tu. Dia suruh aku bagi dia tarikh lahir aku dengan nama penuh. Lepas tu aku pun bagi. Lepas tu sebab benda tu sangat-sangat private sebenarnya. Kita tak boleh bagi dekat orang tau. Sembarangan kita tak boleh dekat orang. Sebab takut orang boleh santau kita apa benda semua. Tapi aku percaya dekat dia sebab dia subscribers aku. Lepas tu dia minta alamat. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Aku bagi alamat apa benda semua. Lepas tu dia scankan daripada jauh. Dia duduk dekat negeri Tut. Aku tak boleh bagi tahu nama negeri tu apa. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay, lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia scan tu sekejap dalam 5 minit. Lepas tu terus dia DM aku balik. Okay, lepas tu dia cakap macam ni. Dekat dalam bilik awak tu Ikmal, bukan ada 1 atau 2, bukan 3, bukan. Dia kata dah ada 5 benda dah dekat dalam bilik aku. Nak dijadikan cerita macam tu. Dia kata hari tu awak ada baca Yasin kan? Awak ada baca Quran kan dekat dalam bilik? Dia cakap macam tu. Lepas tu aku cakap, ya memang saya baca Yasin dengan ada aku baca dah ayat Quran lah dekat dalam bilik ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu dia kata diorang still ada dalam bilik tu, tapi ada dekat setiap penjuru bilik. Nak dijadikan cerita macam tu. Dia ada dekat setiap penjuru bilik. Okay, bilik aku ni dia macam ada melengkung-lengkung sikit tau. Ada 1, 2, 3, ada 4 macam tu. So dia kata diorang ada dekat setiap penjuru bilik. Nak dijadikan cerita macam tu. Aku pun dia macam orang bodoh. Dia macam waktu tu aku pandang, situ ada ke, sini ada ke, kat belakang ada, kat depan. Sebab penjuru dekat bilik aku ni ada banyak. Dia cakap macam tu. Nak dijadikan ceritanya, aku dah kecup perut dah waktu tu. Aku setiap kali aku masuk dalam bilik ni, aku macam tengok tau dekat setiap sudut ni aku tengok. Bukan apa. Sekarang kita tengok tiba dia ada macam ni dekat situ Dia tengok aku macam orang bodoh. Dia tengok aku macam tu Nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pandang aku pandang dia. Aku keras, dia pun keras. Masing-masing keras, tak bergerak sampai esok pagi, bodoh. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia kata ada lelaki, ada yang jenis perempuan juga kelamin dia. Lepas tu aku macam okay. Mula-mula aku macam tak percaya lagi tau. Aku macam tak percaya. Lepas tu dia kata cara awak nak tengok pukul 3 pagi awak bangun. Dia kata suruh bangun, gosok mata 3 kali, baca 3 kul. Lepas tu pandang dekat setiap sudut bilik. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku pun macam kenapa dia suruh aku buat macam tu kan. Lepas tu semalam lepas dia buat video slime tu, nak dijadikan ceritanya, aku buat benda tu nak dijadikan ceritanya. Tapi apa yang aku buat mula-mula tak nampak. Aku gosok lebih 3 kali rupanya bengok. Dia rupanya 3 kali je kena gosok-gosok tu. Aku macam terlebih gosok kan, gatal mata baru bangun tidur. Lepas tu aku gosok 3 kali. Selepas tu mula-mula aku tak gosok 3 kali. Mula-mula aku gosok lebih. Lepas tu baru aku gosok 3 kali. Nak dijadikan ceritanya aku gosok 3 kali. Lepas tu sambil tu aku baca surah 3 kul. Lepas tu aku pandang dekat setiap bucu bilik. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku ada nampak bukan wajah dia macam bukan tubuh, jasad budak. Dia macam bentuk badan tu macam budak. Nak dijadikan cerita macam tu dekat setiap penjuru. Nak dijadikan cerita macam tu. Tapi yang paling jelas memang dekat sini. Sebab pintu bilik aku betul-betul depan aku sekarang. Macam tu. Dia ada dekat situ tengah bersila. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dia sangat jelas tapi muka tak nampak. Macam mana aku nampak dia punya badan dengan tubuh tu. Nak dijadikan ceritanya sebab lampu dekat laluan tengah rumah aku ni sentiasa terbuka. Maksudnya sepanjang malam dia memang buka. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So bila lampu tu daripada luar, so daripada dalam bilik aku boleh nampak kalau ada orang jalan dekat luar tau. Bayang-bayang. Jadinya bila dekat bucu bilik ni, nak dijadikan ceritanya ada sinaran yang terpantul dan aku nampak benda tu kat situ. Mula-mula aku macam apa benda siap. Aku ingat macam sendal pintu. Faham tak? Penyendal pintu tu. Aku ingat penyendal pintu. Tapi nak dijadikan ceritanya memang aku nampak badan dia macam badan budak. Tapi aku tak sure jenis kelamin lelaki atau perempuan. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku pun sambung tidur. Sebab aku ingat macam benda tu sendal pintu lah. Lepas tu aku macam malas nak, orang kata malas nak fikir. Sebab takut jadi benda lain pula. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku kan baca lagi DM dia. Dia kata benda tu sebenarnya bukan berasal daripada rumah ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Dia ikut aku daripada aktiviti paranormal yang aku buat waktu malam aku buat live Bigo tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku cakap, kenapa dia nak ikut? Sebab selama ni saya dah buat vlog seram tu banyak. Aku cakap dia dekat DM Instagram, aku dah buat vlog seram tu dah hampir 4 vlog, nak masuk ke 5 vlog dah. Tapi kenapa time aku nak buat paranormal tu dia ikut macam tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Rupa-rupanya dia kata aku terpijak kaki anak dia dekat tepi longkang waktu aku tengah nak buat paranormal. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So bila aku pijak kaki anak dia, nak dijadikan ceritanya bukan dia saja yang ikut, mak ayah semua ikut. Nak dijadikan cerita. Sebab tu ada 5 benda dekat dalam bilik ni. Nak dijadikan cerita macam tu. Tapi keempat-empat tu daripada habitat yang sama ataupun daripada tempat yang sama. Satu lagi ni tak tahu daripada mana. Nak dijadikan cerita macam tu. So yang 4 ni memang ikut aku daripada aktiviti paranormal yang aku buat dekat bilik mayat tu. Nak dijadikan cerita macam tu. Satu lagi ni tak tahu datang daripada mana.
Dia sendiri tak tahu datang daripada mana, macam tu. Lepas tu aku cakap, Datuk, macam mana nak halau benda-benda ni? Nak dijadikan ceritanya, dia kata aku kena buat bacaan Yasin dekat bilik aku 7 hari 7 malam. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu kena buat solat hajat apa benda semua. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu aku cakap, oh macam tu je lah. Lepas tu dia kata dia suruh aku mandi limau. Lepas tu aku kata, kenapa kena mandi limau? Lepas tu dia kata limau tu benda tu tajam. Limau tu sifat dia tajam. Jadi bila kita mandi air limau, ada najis-najis jin. Jin tu sebenarnya duduk dalam bilik aku ni, dia dah buat macam-macam dekat aku nak dijadikan cerita macam tu. Ada najis dia, ada air kencing, ada tahi dia, apa benda semua dia ludah-ludah macam tu. So nak dijadikan cerita ni untuk kembalikan balik seri ataupun untuk hilangkan balik najis-najis dia yang tak nampak ni. Dia kata aku kena mandi air limau. Sebab air limau ataupun limau itu sendiri sifat dia sangat tajam. Macam tu. Jadi dia boleh hakis semua benda-benda tu nak dijadikan cerita macam tu. Dia kata aku kena mandi air limau 3 hari 2 malam nak dijadikan cerita macam tu. Aku macam 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam tu macam menetap dekat hotel pun ada. Tapi aku macam tak apalah, aku dengar je lah cakap dia lah. So hari ni baru masuk hari kedua ke hari pertama macam tu aku buat benda macam ni, nak dijadikan cerita macam tu. So aku harap waktu aku buat benda ni tak adalah gangguan-gangguan yang apa ni orang kata datang lah. Sebab dia kata time aku buat cerita seram pun sebenarnya benda tu sangat suka. Benda tu sangat suka nak dijadikan ceritanya. Sangat suka bila kita cakap tentang dia, nak dijadikan ceritanya macam tu. So dia kata berhati-hati kalau kita nak buat cerita seram lah, nak dijadikan cerita macam tu. So sebelum buat cerita seram ni sebenarnya aku dah baca dah, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Aku perasan setiap kali aku sebut pasal benda tu, mesti ada benda lain yang jadi nak dijadikan cerita macam tu. Aku tak tahu kenapa. Tapi tak apa, malam ni aku tak kisah. Aku tak kisah kalau ada benda-benda lain, aku tak kisah. Okay, aku tak kisah. Aku just terus dengan orang kata cerita seram. Sebab aku just nak cerita kat korang apa sebenarnya yang terjadilah. Okay, nak dijadikan ceritanya, benda tu apa ni, orang tu kata dekat Instagram, benda tu sangat suka bila kita cerita pasal dia lah, nak dijadikan cerita macam tu. So sekarang sebenarnya aku bukan tak takut. Tapi aku just macam aku dah sedia mental dan fizikal sebenarnya. Aku dah bersedia daripada mental dan fizikal tentang benda tu. Okay, sebab aku dah mulakan konten seram. Jadi kita sebagai content creator cerita seram ni, nak dijadikan cerita ni, kita kena bersedia daripada segi mental dan fizikal. Macam tu. Jadi kita kena, orang kata sebelum cerita tu kena baca surah-surah ke. Lepas tu kalau ada benda-benda tu kena baca surah-surah ke. Korang faham kan? Korang faham kan? Korang lebih bagus daripada aku kan? Korang lebih pandai daripada aku. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu dia ada tulis lagi cara-cara orang kata nak hindari baca ni. Lepas tu aku cakap lah terima kasih. Aku cakap terima kasih lah dekat dia sebab bagi tahu bagi tahu aku tentang tips-tips tu nak dijadikan cerita macam tu. So nak dijadikan ceritanya, dia suruh aku mandi air limau, solat hajat apa benda semua, nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu aku tanya, 4 benda yang ikut aku yang ada dekat setiap penjuru bilik aku ni. Dia kata jenis kelamin dia ada lelaki, ada yang perempuan, nak dijadikan cerita macam tu. Yang aku terpijak kaki anak dia tu, kaki anak yang perempuan. So bapak dia ni marah. Okay, bila bapak dia ni marah, bapak dia ikut aku. Bila bapak dia ikut aku, dia bawa sekali anak dia. Nak dijadikan ceritanya, ada yang lagi dua orang pula, 2 ekor ni. Ada mak dengan tak tahu seorang lagi tu anak ke, aku tak tahu. Korang jangan rasa pelik lah bila aku cakap macam ni. Sebab jin pun dia ada anak ya. Ada mak ayah, dia boleh kahwin apa benda semua. Dia macam manusia. Okay, cuma kehidupan dia saja lain. Mungkin kita tengok dekat rumah dia ni kadang-kadang dekat pokok-pokok bulu, dekat pokok-pokok macam tu nak dijadikan ceritanya. So kita tak nampak dia nampak kita macam tu. Lepas tu aku tanyalah dekat orang yang dekat Instagram tu kan. Aku tanya macam mana pula yang kalau aku buat vlog, lepas tu aku boleh nampak benda tu. Dia kata kalau kita nampak benda tu, makhluk-makhluk ni, dia kata ada time dia tersendiri yang dia boleh menjelmakan diri dia. Okay, dan waktu dia nak menjelmakan diri dia tu, dia kata dia kena kumpul energi yang banyak, tenaga yang banyak. Okay, bukan saja-saja dia nak tunjukkan diri dia macam tu. So kadang-kadang dia kata kalau kita nampak itu macam sengaja. Maksudnya tersengaja ke macam mana, macam bersahaja kita nampak dia macam tu. Kau faham tak? Macam tiba-tiba nampak. Ada pula jin-jin macam ni, dia kumpulkan energi daripada dunia dia sendiri, nak munculkan ke dunia nyata ni, memang kena guna energi yang banyak. Lepas tu aku baca dia punya orang kata DM tu kan, ya Allah, dia punya macam sains pun ada, macam cikgu biologi pun ada. Aku macam biar betul lah perempuan ni. Tapi aku macam
percaya ke tak percaya, kita kena percayalah juga kan. Sebab jin, syaitan, malaikat, benda semua tu benda-benda gaib itu wujud. Nak dijadikan cerita macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia ada cakap kat aku juga, okay, cara nak buang balik benda-benda tu, kita kena pergi balik tempat dia. Nak dijadikan cerita macam tu, kita kena pergi balik tempat dia. Maksudnya dalam niat, dalam hati kita nak bawa dia pulang kat rumah dia, dan kita minta maaf lah macam tu. Bukan kita minta maaf sebab kita takut, bukan, sebab kita dah buat salah dengan dia. Macam tu, faham? Macam tu. Sebab dia kata ayat yang ditulis dekat bawah tu, sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Kau faham tak? Jadi jin yang paling baik, okey, sifat jin yang paling baik, sifat dia sama dengan sejahat-jahat manusia. Okey, contoh aku bagi perumpamaan lah. Okey, perumpamaan macam ni. Manusia yang paling jahat tu dia pernah bunuh 100 orang, pernah rogol orang, apa benda semua. Okey, sifat ni, sifat manusia yang paling jahat ni adalah sifat jin yang paling baik. Macam tu korang bayangkan. Jadi jin yang paling jahat macam mana pula dia punya perangai? Aku tak tahu, Allahu'alam lah. Okay, nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, jomlah kita beralih kepada orang kata aku macam nampak lah situ berat, tapi tak apa, abaikan, mungkin angin tu. Okay guys, jomlah kita pergi kepada orang kata yang seterusnya. Lepas tu dia kata macam ni, setiap kali sebelum tidur dia suruh aku baca ayat-ayat apa benda semualah, nak dijadikan cerita macam tu supaya jadi pendinding daripada sihir dan juga benda lain. Aku pun kena berhati-hati dengan sihir ataupun santau. Dia kata macam itulah nak dijadikan cerita macam tu. Okay, sihir, santau, nak dijadikan cerita macam tu, bukan kadang-kadang bukan orang tu memang nak tuju kat kita. Kau faham tak? Macam tu. Kadang-kadang dia ada sihir, kita nak kaki kita tahu ataupun komunikasi, atau kita kalau nak kiri cerita. Kalau aku buat cakap dia perempuan, tak ayat Quran apa benda semua. Slime ni, lepas aku buat slime, aku nak simpan dynamo tau. Aku nak simpan dynamo. Lepas tu mula-mula aku isi dynamo tu dekat tepi aku. Lepas tu aku nak isi dekat ampayan, nak dijadikan ceritanya. Jadi aku lepas tu aku pergi kencing. Lepas tu aku masuk bilik, aku tengok dynamo tu dah ada dekat atas atas kabinet aku. Lepas tu aku macam mana dynamo tu boleh berak naik atas ni kan? Lepas tu aku fikir balik, ke aku yang tak perasan aku ambil dynamo tu aku isi atas kabinet macam tu. Lepas tu aku keluar balik. Lepas tu aku tanya mak aku, nak tanya ibu. Tengok ibu dah tidur. Sebab waktu aku rakam tu, waktu tu memang dah pukul 12 tengah malam, pukul 1 pagi, faham tak macam tu. Jadi ni ibu dah tidur. Lepas tu abang aku tengah main game. Adik aku pun dah tidur. Nak cakap Ilah memang dia tak nak lah dah buat konten seram dengan aku, nak dia jadikan cerita macam tu. Sebab tu sekarang aku kalau bercerita apa-apa, aku kena bercerita seorang. Sebab dia dah takut. Kalau dalam konten lain, insyaAllah lah dia nak join lah. Macam konten main game ke, challenge ke, insyaAllah lah dia nak. Tapi konten seram memang dia dah tak nak lah, nak dia jadikan cerita macam tu. Lepas tu aku bangun nak tanya ibu dah tidur. Lepas tu aku tengok dynamo tu ada dekat atas kabinet. Aku keluar, kan aku pergi tanya mak aku. Lepas tu aku masuk balik bilik, dynamo tu dah ada dekat tepi ni balik. Kau faham tak? Cuba kau faham situasi ni betul-betul. Okay, aku pergi kencing, aku tengok dynamo tu ada dekat tepi aku. Aku masuk balik bilik, aku tengok dynamo tu dah ada dekat atas kabinet. Okay, faham? Lepas tu aku pergi keluar balik nak tanya dengan ibu. Aku masuk bilik, dynamo tu dah ada dekat tempat asal dia. Kau faham tak? Jadi adakah dynamo ni sendiri ada kaki bodoh? Aku pun tak tahu macam mana. Ataupun dia ada sayap boleh terbang-terbang seperti ibu peri. Aku pun tak tahu. Lepas tu aku macam dah rasa pelik dekat situ, nak dijadikan ceritanya. Aku editing video slime tu sendiri waktu pagi. Aku editing saya lepas main subuh. Aku baru edit video tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. Aku tak berani edit waktu malam. Tapi aku tidur dekat bilik aku, nak dijadikan cerita macam tu. Aku tetap tidur dekat bilik aku lah. Sebab gangguan tu macam kata gangguan kecil lah, nak dijadikan cerita macam tu. Guys, aku okay guys,